Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kali ini kita dalam pengajian kitab Ajrumiyah, dan pengajian ini adalah pengajian yang keenam. Alhamdulillah, minggu lalu kita telah selesai daripada perbahasan alamatun nasbi, tanda-tanda bagi nasab. Maka minggu ini kita akan masuk pada perbahasan seterusnya, iaitu walil khafdi thalathu alamatin, sebagaimana kata pengarang yang dirahmati Allah. Lalu kita mulakan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Walil khafdi thalathu alamatin, dan bagi khafat ada tiga tanda-tanda. Yang pertama al-kasratu, yang kedua wal ya'u, yang ketiga wal fathatu. Jadi inilah tiga tanda yang layak masuk ketika mana kalimah atau perkataan itu dihukumkan sebagai khafat, berserta dengan syarat-syaratnya, berserta dengan tempat-tempatnya. Jadi kasrah ni boleh jadi alamat kepada khafat. Khafat juga dipanggil sebagai jar ketika mana masuk pada kalimah ini, kalimah ini, kalimah ini. Ia terkadang menjadi kepada nasab, sebagaimana yang kita ngaji, boleh jadi pada nasab pada tasniyah wal jama'. Tasniyah dengan jama' seperti ra'aitu zaidaini dan juga wa ra'aitu zaidina, itu boleh. Dan begitu juga kasrah ni boleh jadi boleh jadi tanda bagi khafat ataupun jar ini pada apa-apa keadaan yang akan kita sebutkan nanti. Begitu juga wal fathatu, kalau kita lihat wal fathatu menjadi tanda bagi nasab ketika fil ismil mufrad. Dekat sini boleh jadi pada tanda apa pula pun kita akan belajar juga sebentar lagi. Faham di situ. Jadi bila pengarang sebut al-kasratu, maknanya apa? Baris kasrah. Bila pengarang sebut wal ya'u, maknanya apa? Huruf ya. Ketika mana pengarang sebut wal fathatu, itu apa? Harakat fathah. Kita mulakan satu persatu. Bismillah. Fa ammal kasratu, maka adapun kasrah, itu tanda yang kasrah. Tanda kasrah. Fatakunu alamatan lil khafdi, maka menjadilah tanda kasrah ini satu alamat, satu tanda bagi khafd fi thalathati mawadhi'a, pada tiga tempat. Itu pada tiga tempat ini kita boleh baca kalimah ini dengan kasrah bila masa kita hukumkan dia sebagai khafd. Yang pertama fil ismil mufradil munsharif, pada kata nama yang satu. Mufrad satu, isim kata nama. Pada kata nama yang satu yang boleh munsharif. Apa itu munsharif? Tulis maknanya munsharif yang menerima tanwin. Yang menerima tanwin. Ni saya dah minum air Milo dekat tangan. Jadi tapi tolong faham bila tengok kamera, sebab saya buat kamera ke depan, ini tangan kanan tapi nampak pada kamera macam tangan kiri. Saya beritahu selalu kerana saya tak nak orang salah faham. Jadi tanda pertama yang boleh masuk pada khafat ialah tanda khafat kasrah. Khafat yang kasrah. Ambil faham, saya ulang. Khafat juga namanya ialah jar. Khafat juga khafada, khafat namanya juga ialah jar. Jim ra, jar namanya. Baik. Pada tiga tempat. Yang pertama pada isim mufrad yang munsharif, itu kata nama yang satu, tunggal satu, bukan kata dua, bukan kata jamak, bukan kata banyak, kata mufrad satu, yang munsharif yang boleh menerima tanwin. Wa jam'at taksiril munsharif, dan juga boleh menjadi dia menjadi apa? Boleh jadi tanda kasrah pada alamat khafat yang pada jamak taksir, gitu. Yang mana jamak taksir itu juga jamak taksir munsharif. Jamak taksir munsharif, dan juga jamak muannas salim. Baik, kalau kita tengok di kertas macam biasa, tengok ke depan, saya akan tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini kita nak ambil adalah tanda bagi khafat yang mana? Yang fathah. Kita ambil ke tanda yang fathah. Ini fathah. Boleh jadi pada apa? Yang pertama pada isim mufrad. Ismul mufrad al-munsharif. Contoh dia apa? Zaid, isim mufrad.
Boleh munsharif boleh terima tanwin. Zaidun boleh jadi Zaidan, boleh jadi Zaidin. Boleh jadi Zaidin. Nampak? Ataupun kita panggil fata. Nampak? Fata boleh, tapi ini dengan kaedah muqaddarah lah. Takdir dia apa nama? Bil fathah muqaddarah ataupun kasrah muqaddarah ataupun dhammah muqaddarah. Faham? Ataupun misal yang lain, imra'atun, imra'atun boleh jadi tan, tun, tin. Ini yang dikatakan menerima tanwin kerana ada isim mufrad yang ghair munsharif, yang akan disebutkan nanti. Dia isim mufrad munsharif. Isim mufrad munsharif itu apa? Yang mana tidak boleh menerima tanwin sama sekali. Dan kita akan mengaji. Sama ada kita mengaji kat sini dalam kitab ni, ataupun kita akan mengaji dalam kitab Syarah Jurumiyah daripada guru kami, iaitu Az-Zubdatu An-Naqiyah. Kitab yang mana simple lah. Simple. Mudah untuk orang mengaji. Faham? Ini contohnya. Baik, kita bagi misal apa? Misal apa lagi? Syamsun. Boleh jadi Syamsun, boleh Syamsan, boleh jadi Syamsin. Jadi isim mufrad munsharif boleh menerima juga padanya adalah kasrah. Maaf, ini bukan, ini salah saya. Salah tanda. Kasrah. Jelas ke itu? Yang kedua pada jamak taksir yang munsharif juga. Yang kedua pada jamak at-taksir al-munsharif pun boleh juga. Misal apa? Ar-rijal. Jadi ar-rijal ni boleh jadi lalilu. Boleh jadi. Ataupun apa kita nak berbual lagi, misal jamak taksir, kita nak bagi Allahumma salli sallim. Tullab. Contoh kita ambil tullab. Tullab ni jamak kepada Tullab ni jamak kepada talib. Talib satu orang pelajar, tullab pelajar-pelajar. Jadi tullab boleh jadi tullaban bin bun. Layak perkataan isim mufrad ini, jamak taksir yang munsharif ini untuk menerima tanda kasrah, untuk menerima tanda fathah. Jadi kalau terima tanda fathah, dia dihukumkan sebagai nasab. Kalau terima tanda dhammah, dia dihukumkan sebagai rafa'. Kalau dia menerima tanda kasrah, maka dia dihukumkan sebagai khafad ataupun jar. Baik. Yang ketiga adalah jamak muannas salim. Jamak al-muannas as-salim. Misalnya apa? Misalnya kita nak bagi ialah Allahumma salli sallim. Nak bagi apa ya? Muslimat. Muslimat bila masa khafad maka dia akan jadi kasrah. Muslimatin. Jadi kata apa? Jamak muannas salim. Dan muslimatun boleh jadi dia dhammatin kalau dia rafa'. Boleh jadi muslimatin kalau dia Allahumma salli sallim, kalau dia apa? Kalau dia nasab. Dan boleh menjadi juga muslimatin kalau dia khafad. Itu ambil faham macam tu. Gitu. Ataupun kita bagi misal balik, hindat tun. Pak, dia boleh jadi tun. Dia boleh jadi tin. Dah sekali itu. Hindat. Ini misalnya yang mana kita boleh berikan di sini. Contoh kita bagi ya, marartu bil hindati, aku lalu depan perempuan yang bernama Hindun. Hindat ni apa? Jamak pada Hindun, ramai.
Lalu apakah makna munsharif yang telah saya sebut tadi? Kata ulama kita, maknanya ialah yaqbalu sarfa, menerima untuk ditasrifkan. Wasarfu wa tanwin, dan makna sarf itu sebenarnya ialah tanwin. Gitu. Kerana ada isim yang tidak boleh menerima tanwin. Contoh macam mana? Baik, saya bagi misal. Walaupun kita tak sentuh bab tu, kita akan bagi misal. Contohnya perkataan miftah. Jamaknya ialah mafatih. Mafatih ialah ghair munsharif. Jadi kita hanya boleh baca dia dengan tak ada tanwin. Tak boleh bahan, hin, hun, tak boleh. Mesti mafatiha. Faham ke itu? Ataupun mafatihu. Itu sahaja yang kita boleh baca pada dia. Ataupun kalau dia masuk alif lam, maka kita boleh baca dengan mafatihi. Itu umumlah, jelas, tak payah sebutkan benda tu. Baik, itu tanda yang pertama. Ini tanda untuk kasrah. Yang kedua kita nak bahaskan ialah tanda bagi al-ya. Lalu kata pengarang wa ammal ya'u, dan adapun ya. Kita tulis ya. Fatakunu alamatan lil khafdi, maka menjadilah ya itu satu tanda bagi khafat fi thalathati mawadhi'a, pada 3 tempat. Ke atas ke 3 tempat, kasrah ada 3 tempat, yang ya pun ada 3 tempat. Yang pertama fil asma'il khamsah. Yang pertama pada asma al khamsah. Kalau ngaji utamimah jadi asma usittah lah. Yang asma al khamsah. Misal apa? Abu jadi abi. Akhu jadi akhi. Hamu jadi hami. Atau sambung lagi, fu jadi fi. Akhir adalah zu menjadi zi. Begitu. Layak untuk menjadi macam ni. Jadi kalau kita baca ini apa, ini adalah apa? Ra'aitu zi malin, ra'aitu fa'al fa'al. Itu zi malin. Itu bukan khafat, maaf salah. Baik, kita tukar. Marartu zi malin. Marartu bi zi malin, maaf. Ni misal datang cari ke otak je ni. Marartu, aku lalu, fa'il fa'il, selesai dah kat itu. Bi zi malin, dengan bi huruf jar, bila masuk tu akan jadi isim majrur. Ba huruf khafat, bila masuk setelahnya akan jadi isim khafat. Masuklah pada zi ni asma'ul khamsah ni. Maka kita akan baca apa? Bi-zi-i ke? Bi-zi-a ke? Tak. Bi-zi, nampak? Bi-zi. Jadi kita kata bi-zi tu apa? Isim majrur. Isim ataupun isim majrur ataupun isim makhfud. Tapi saya sendiri biasa sebut majrur lah. Isim majrur. Bi apa? Bil ya. Ni tanda majrur dia adalah ya. Tanda khafat dia adalah ya. Kenapa kita baca gitu? Li'annahu minal asma'il khamsah. Kerana ia daripada asma' khamsah. Jadi mafhumlah di situ kata kenapa baca ya sedangkan majrur kasrah. Kerana asma'ul khamsah dimakhfudkan ataupun dimajrurkan dengan ya bila masa dia jadi asma'ul khamsah. Yang kedua wat tasniyah, dengan tanda tasniyah. Tasniyah tu apa? Tasniyah tu adalah jama' musanna. Jama' pula. Itu sasul lidah kadang-kadang. Musanna lah. Buat ayat mudah, musanna. Apakah contoh yang kita nak bagi? Contoh, marartu bizaidaini. Cik kita buat marartu bi azaidaini. Zaidaini. Apa makna zaidaini? Dua orang zaid. Dua
Dua orang Zaid. Dua-dua orang tu nama Zaid. Bil Muhammadaini, dua-dua orang tu nama Muhammad. Gitu. Lalu kita kata apa? Kita kata marartu fa'al dengan fa'il. Marartu fa'al dengan fa'il. Perlakuan dan juga perlakuan tu marar, lalu tu saya. Fa'al dengan fa'il. Fa'il tu orang yang buat, tu saya. Bizaidaini apa kita nak kata apa? Bi huruf ba tu huruf jar. Harfu jar. Lalu az-zaidaini, kita nak i'rab az-zaidaini adalah bawah ni senang sikit. Az-zaidaini. Apa nak i'rab dia? Ini yang kita nak tahu tu. So, kenapa nak baca zaidaini? Gitu. Dia faham dia macam tu. Lalu kita kata az-zaidaini isim majrur. Majrur bil apa? Majrur bil ya. Kenapa majrur bil ya? Li'annahu minal asma al-khamsah. Kerana ianya daripada asma al-khamsah. Jadi ketika asma al-khamsah nak majrurkan, kita nak tak majrur apa? Bil ya. Bil ya. Nampak? Ini tanda di situ. Bizaidaini wal jam'i, yang seterusnya wal jam'i dengan jamak. Contoh pula kita panggil, kita nak buat apa? Marartu. Yang ketiga adalah al jamak. Contoh dia kita bagi apa? Marartu bil Muhammadin. Marartu bi il Muhammadin. Muhammadin. Apa makna Muhammadin? Aku lalu di sisi orang-orang yang bernama Muhammad. Muhammad Jamrus, Muhammad Abus, Muhammad Gudus, Muhammad Gijus. Nama Muhammad. Tapi kita jadi sebab guju semua ni semuanya nama Muhammad. Jadi kita apa? Aku lalu depan orang apa, dekat apa, di sisi geng hak nama Muhammad. Gitu. Lalu apa kita kata apa? Marartu selesai, fa'il dengan fa'il. Tenanglah, bila fa'il selesai. Muhammadina, ba kita nak kata apa? Ba ni huruf jar. Al-Muhammadina ni kita akan kata apa kat dia? Isim majrur. Isim majrur. Baik. Kalau kita nak tambah kita kata bil ba lah, dengan huruf ba majrur dia sebab akan datang ba. Tapi kalau kita nak tak nak bahas benda tu, isim majrur bil ya. Ini dah i'rab mudah ni. Sepatutnya tak i'rab macam ni kita. Bil ya. Isim majrur dengan apa? Dengan tanda apa majrur dia? Tanda ya. Kenapa orang tanya gitu? Sedangkan tanda asalnya adalah tanda kasrah kat atas. Kita kata apa? Li'annahu minal asma. Minal asma. Li'annahu al-jama'. Li'annahu al-jama'. Sedap dia lah kita i'rab isim majrur bil ba. Kena datangnya ba ni kat sini. Bil ba. Wa alamatu, dan tanda jarrihi, jarnya dia itu adalah al apa? Al ya. Li'annahu jam. Tak nampak. Li'annahu jama'. Titik. Selesai. Itu selesai. Yang terakhir,
Wa ammal fathatu, maafkan saya. Wa ammal fathatu. Tanda yang seterusnya adalah fathah. Fatakunu alamatan, maka menjadi fathah itu satu tanda lil khafdi, bagi khafad ataupun jar, fil ismi alladhi la yansarif, pada kata nama yang tidak boleh disorafkan, iaitu kata nama yang tidak boleh menerima tanwin. Jadi berapa tanda dia? Satu saja. Apa tanda dia? Isim la yansarif. Makna la yansarif ialah la yaqbal at-tanwin, tidak menerima tanwin. Apa itu? Sama ada fathatin ataupun kasratin ataupun dhammatin. Itu maknanya. Dan bagi isim ghair munsharif ni ada 10 terhimpun dalam kata ulama kita ijma' wa zina adlan anis bi ma'ad anis dan seterusnya, yang mana saya tak sebutkan kali ni insya-Allah sebab kita nak bahaskan benda tu. Ini anggaplah sebagai sebuah pengenalan. Ada pelajar saya kata, dia kata yes, ngaji jurumah ni dah susah dah. Saya kata tak, ngaji jurumah ni asal basic-basic. Hanya kita anggapkan sebagai sebuah pengenalan saja, belum lagi betul-betul ngaji nahwu sebenarnya. Belum lagi ngaji nahwu betul-betul. Oleh itu fahamlah apa yang kita bahaskan ini ialah masih lagi sebuah pengenalan kepada ilmu nahwu. Praktikal dia insya-Allah, di antara niat saya kalau kawan-kawan yang mendengar ni adalah kita sendiri akan buat bacaan kitab Qisasun Nabiyyin dan kalasus secara tertutup kita akan buat, dan kita akan latih ke pelajar-pelajar kita seorang-seorang untuk baca, dan kita akan terangkan satu, kita akan tanya satu persatu, dengan syarat kita nak habiskan Jurumiah dulu. Habis tu nanti Jurumiah letak tepi sebelah. Lepas tu apa? Baca buku tu sama-sama kita akan buat live Zoom itu, dan kita akan baca sama-sama. Ini hanya untuk pengenalan sahaja. Jadi bagi-bagi yang tak ada dalam grup tafakuh, maka kita kata ngajilah dan antum praktikal lah. Dan di antara cara nak praktikal baca nahwu ni bagi betul adalah antum baca kitab Qisasun Nabiyyin juzuk 1. Mula berjuzuk 1 yang karangan Abu Hasan Ali An-Nadwi. Itu guru, Allahu Akbar, Syekhul Arabi wal Ajam. Syekhul Arabi wal Ajam, jim tu lembut sikit. Guru pada orang Arab dan Ajam, ulama yang sangat besar, hebat, orang India, tapi dia punya bahasa Arab dia tu masya-Allah mendapat pengiktirafan. Gitu. Oleh kerana jalan dia berjaya, maka kita pun ikut jalan dia lah. Jelas kat itu. Allahu Akbar. Baik, adapun untuk jazam, insya-Allah saya akan masuk pada minggu hadapan, dan apa-apa kekurangan maafkan saya segi tempat tulis terabu ke apa ke. Dan itu satu lagi kekurangan perbahasan saya slow ataupun tak teratur, saya minta maaf. Baik, semoga mendapat manfaat insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.